Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kepada kami akan memberikan tajuk sejarah tadbir urus Era Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya Seri Balkis binti Nazari. Saya Nasyazwani binti Makzan. Saya Fatin Zulaika binti Muhammad Saroni. Saya Siti Maisara binti Samsudin Syah. Okay, yang pertama kita akan pergi kepada pengertian tadbir urus. Tadbir urus menurut pandangan Islam ialah perkataan pentadbiran berasal daripada kata dasar bahasa Arab dabara yudabiru tadbiran. Terdapat beberapa perkataan tersebut di dalam Al-Quran. Antaranya ialah yudabiru amru yang bermaksud mentadbir sesuatu. Sebagai contoh di dalam surah Yunus ayat 3 yang bermaksud sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu Taala yang menciptakan langit dan bumi dalam masa, kemudian dia bersemayam di atas arash singgasana untuk mengatur segala urusan. Seterusnya, menurut pandangan barat, tadbir urus ditakrifkan sebagai satu konsep pentadbiran mengenai penggunaan dan pelaksanaan kuasa politik dalam sebuah masyarakat yang berkait langsung dengan pengurusan sumber-sumbernya untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Definisi ini merangkumi peranan pihak berkuasa awam dalam mewujudkan sebuah persekitaran yang membolehkan pengendali ekonomi berfungsi dalam menentukan penagihan keuntungan dan juga sifat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Seri Balkis. Seterusnya ialah sejarah pentadbiran kepimpinan Sayyidina Ali. Khalifah yang terakhir dalam tamadun Khulafa' ar-Rasyidin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau telah dilantik menjadi Khalifah Islam yang keempat setelah kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan akibat dibunuh oleh pemberontak pada tahun 35 Hijrah atau 655 Masihi. Kerajaan Islam di Madinah ketika itu tidak mempunyai pemimpin dan mereka hidup dalam keadaan kecil-kecil. Setiap pemerintah di wilayah takluk Islam melaksanakan pemerintahan mengikut cara mereka masing-masing dan melaksanakan peraturan sendiri. Suasana politik di Madinah ketika itu sangat kritikal dengan pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan orang Islam sendiri dan juga tekanan yang mula dibuat oleh kerajaan Rom disebabkan suasana politik yang tidak stabil di Madinah. Akhirnya, penduduk Madinah berpakat menyokong Sayyidina Ali menjadi khalifah dengan ingin berbai'ah dengannya, tetapi pada awalnya beliau menolak dengan mengatakan, bukan kalian yang memutuskan perkara ini, tetapi mereka yang telah menyertai perang Badar mempunyai hak untuk menentukannya. Siapa yang akan dipilih, maka dialah yang akan menjadi khalifah. Namun begitu, penduduk Madinah tetap ingin Sayyidina Ali menjadi khalifah dengan menyatakan jika Sayyidina Ali tidak menerima jawatan ini, maka para pemberontak akan membuat kacau bilau. Oleh itu, beliau sanggup menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam ketika itu walaupun pada masa itu berlaku kegoyahan di mana bermulanya titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak yang berebut untuk berkuasa dan menjadi ketua. Pada zaman kepimpinan beliau juga telah berlaku pergolakan dan banyak ujian di mana beliau berhadapan dengan keadaan politik tidak stabil. Antara pemberontakan yang terpaksa dihadapi oleh beliau semasa pemerintahannya adalah terdapat beberapa individu yang tidak menyokong beliau sebagai khalifah. Pemberontakan ini dibuat oleh golongan Rafidah yang menghasut para sahabat. Isteri Rasulullah iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah dan dua orang sahabat baginda iaitu Talhah dan Zubair juga turut terlibat sama dalam pemberontakan ini. Mereka mengkritik Sayyidina Ali kerana tidak mahu menghukum pembunuh Uthman bin Affan dengan alasan mengelak peperangan. Beliau menghantar surat kepada Talhah dan Zubair supaya mereka berdua berunding untuk menyelesaikan masalah ini secara aman. Setelah tamatnya kepimpinan Sayyidina Ali, masyarakat Islam telah terbahagi kepada tiga golongan iaitu golongan Muawiyah, golongan Syiah dan golongan Al-Khawarij. Beliau telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga dibunuh hanya kerana untuk mengekalkan keamanan dalam negara Islam yang telah dibina oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdapat banyak ujian dan masalah dalam kepimpinannya, beliau tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui perdamaian.
Kemudian adalah mengenai perkembangan dan aplikasi tadbir urus. Semasa pemerintahan Saidina Ali bin Abi Thalib, pemberontakan sering berlaku dan kestabilan sangat kurang. Beliau mengambil tindakan menggantikan gubernur-gubernur yang telah dilantik semasa kepimpinan Osman bin Affan. Memandangkan pemberontakan itu berpunca daripada kecurangan mereka, seterusnya beliau mengambil langkah untuk mengambil semula tanah yang telah diberikan oleh Saidina Osman kepada masyarakat sebelum ini, mengalihkan pendapatan daripada tanah ini kepada pembendaharaan negara. Walaupun terdapat banyak pemberontakan semasa pemerintahannya, beliau juga berjaya mencapai beberapa pencapaian dalam usahanya memajukan perkembangan Islam. Antara perkembangan yang dicapai oleh Saidina Ali bin Abi Thalib semasa pemerintahannya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah mengenai perkembangan dalam bidang politik ketenteraan. Dalam bidang politik dan ketenteraan, Saidina Ali bin Abi Thalib berjaya merangkal struktur polis dan menentukan peranan mereka yang mengakibatkan perluasan wilayah Islam oleh umat Islam. Beliau mempunyai kelebihan seperti kecerdasan, ketelitian, keberanian dan ketegasan dan lain-lain. Oleh itu, apabila beliau dipilih sebagai khalifah, jiwa dan semangat itu masih membara dalam dirinya. Banyak usaha yang dilakukan termasuk cara merumus dasar demi kepentingan negara, agama dan umat Islam ke arah masa depan yang lebih cerah. Seterusnya adalah yang kedua, perkembangan dalam bidang ilmu bahasa. Pada zaman Saidina Ali bin Abi Thalib, kuasa Islam telah sampai ke sungai Euphrates, Tigris dan Al-Mudarriyah, malah ke Indus. Disebabkan kawasan yang luas pemerintahan Islam dan ramainya manusia yang bukan dari kalangan Arab, banyak kesilapan ditemui dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber undang-undang Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggap kesilapan itu sangat fatal, terutama bagi orang yang akan mengkaji ajaran Islam daripada sumber asal bertutur bahasa Arab. Kemudian beliau memerintahkan Abu Al-Aswad Al-Duali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu Qawaid Nahwiyah. Dengan kewujudan ilmu nahwu dijadikan panduan asas dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Kemudian orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan lebih mudah membaca dan memahami sumber pengajaran Islam. Yang ketiga adalah mengenai perkembangan di bidang pembangunan. Pada zaman Sayyidina Ali, terdapat usaha pelaksanaan yang positif terutamanya berkaitan dengan perancangan bandar. Salah satu kota yang dibina adalah kota Kufah. Pada mulanya, pembangunan kota Kufah mempunyai tujuan politik untuk menjadi pangkalan pertahanan bagi kuasa Sayyidina Ali dari berbagai golongan penentang. Contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun lama kelamaan bandar itu berkembang menjadi sebuah bandar yang sangat sesak dengan pengunjung, malah telah menjadi pusatnya perkembangan ilmu agama seperti perkembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis dan sebagainya. Tujuan pembangunan kota Kufah merupakan salah satu cara Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengawal kuasa Muawiyah yang dari awal menentang pemerintahannya. Hal ini kerana lokasinya tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tidak mengapa dikatakan kota ini sangat strategik untuk pertahanan khalifah. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pemerintah seterusnya. Seterusnya, kesan tadbir urus Saidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada ketika itu walaupun pada masa itu berlaku pergoyahan di mana bermulanya titipan putaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak yang berebut untuk berkuasa dan menjadi ketua. Saidina Ali bin Abi Thalib telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga dibunuh hanya kerana untuk mengekalkan keamanan dalam negara Islam yang telah dibina oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengenakan jizyah kepada kaum non-Muslim yang tinggal dan menetap di kawasan Muslim. Hal ini kerana ia sebagai satu jaminan keamanan untuk kaum non-Muslim di tempat itu. Namun, jizyah yang diambil dari kaum non-Muslim itu, mereka ambil dengan bijaksana dan adil, yang mana untuk kaum non-Muslim yang tidak memiliki harta yang banyak, jizyah tersebut diambil dengan semampunya kaum tersebut untuk membayarnya. Akan tetapi, sebaliknya bagi kaum non-Muslim yang kaya raya. Seterusnya, Khalifah Ali
membantu menjadikan pendidikan ke arah yang lebih baik dengan dimulakan membina sekolah agama di beberapa tempat dan ingin orang-orang belajar tentang Al-Quran dan hadis. Hal ini kerana beliau berusaha untuk menerapkan pendidikan tauhid, ibadah, akidah dan akhlak dalam kehidupan masyarakat dan paling utama sekali kerana ia merupakan dasar kepada ajaran agama Islam. Serta beliau juga ingin masyarakat menghormati dan memuliakan ahli-ahli ilmu. Yang keempat, Khalifah Ali sentiasa memelihara keadilan dan menegakkan hukum Islam. Saidina Ali memastikan bahawa setiap orang dan masyarakat mesti diperlakukan dengan adil dan segala peraturan harus dipatuhi. Beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap penjahat dan orang yang melakukan kejahatan serta memberi perlindungan kepada masyarakat yang memerlukan demi menjaga keamanan. Yang terakhir, Saidina Ali berjaya mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan antara rakyat walaupun semasa pemerintahannya berlaku pergolakan politik. Beliau berusaha keras untuk menghentikan peperangan di antara Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Muawiyah bin Abu Sufyan menolak untuk meletakkan jabatan gavernornya. Hal ini memaksa Ali untuk bertindak melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka terjadilah pertempuran antara pihak Ali melawan Muawiyah di kota tua Siffin dekat di sungai Euphrates pada tahun 37 Hijrah. Dalam peperangan ini, sebenarnya pasukan Muawiyah telah terdesak kalah dengan 7,000 pasukannya terbunuh dan menyebabkan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara yang dipanggil tahkim. Yang seterusnya masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Saidina Ali bin Abi Thalib merupakan seorang khalifah yang sangat komited dalam menggalas tanggungjawabnya. Yang kedua, beliau juga merupakan seorang yang taat dan sentiasa mengutamakan agama dalam setiap perkara dan tindakan yang ingin beliau lakukan dan juga dalam membuat sesuatu keputusan. Tambah lagi, Saidina Ali berusaha untuk memperkenalkan nilai-nilai agama dan penghayatan serta pengamalan agama Islam semasa pemerintahannya menjadikan beliau seorang pemimpin yang bertanggungjawab, berani, adil dan lain-lain lagi. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan sumbangan penting dalam bidang kehakiman, ekonomi, pendidikan, perkembangan Islam selama pemerintahannya. Yang seterusnya adalah kecakapan beliau selama pemerintahannya boleh dijadikan contoh kepada masyarakat zaman ini kerana banyak penipuan dalam pemerintahan pada masa kini. Sikap sabar dan jihad beliau dalam mempertahankan yang benar dapat memberi kesan dan impak kepada masyarakat yang memahami dan mendalami kisah-kisah yang berlaku semasa pemerintahannya serta daripada kisah tersebut boleh dijadikan teladan kepada semua orang.